sana. Ada soalnya Dini? Dari tadi Pelang Nisarina, Indah dapat. Kenapa Anda dapat tu? Rupanya Kayla tu mengampai di lantai. Barangkali atau juga kurang pengalaman ada penonton, kurang pengetahuan. Jadi kalau Indah tahu dah apa-apa, Tania akan bertanya, kenapa si Dini memancing, kami memancing hari, Indah dapat ikan. Indah dapat. Tapi kalau macam mana pun Dini rasanya baik terbalikkan arah empunyanya kali ya, marahkan orangnya. Tania akan balikkan kepada empunya. Tania akan menceritakan macam mana sebenarnya cara memancing. Saya memancing dari tadi sudah penonton. Tapi Indah dapat. Yang saya dapat ikan yang lebih baik sebenarnya. Yang lebih manis sebenarnya. Ikan apa tu? Ikan sebelah saya. Adik, ikan Baik, dapat. Nyorang kan mau tahu pasal ikan, kan mau tahu pasal memancing, jom lakas dah memancing bersama dengan tetamu kita ni. Di mana kita ni akan bersama dengan salah seorang yang juga bergiat aktif ya dalam aktiviti memancing. Dalam segmen ini kita ni akan cuba mendengar cerita dan kisah daripada Empunya Badan. Dan bukan hanya kail yang dibawa ke Rampai Pagi. Kalau bis kita dapat lihat, ini dia kenaikan yang digunakan. Kita boleh saksikan di bawah. Ini namanya kayak moden benar. Saya akan nanti saya kurang pengetahuan sebenarnya, tapi tidak apa-apa Tania akan tanyakan. Jadi sebenarnya di studio bukan kami berdua, saya Nisarina. Itulah ya, kita bersama dengan tamu kita. Dapat perkenalkan diri tuan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Muhammad Al-Mizidin bin Mat Nur. Yang aktif dari bidang kayak fishing inilah. Kayak fishing. Jadi sebelum tadi melanjutkan perbicaraan kita tuan, betah bagi balik arah kita. Sekarang saya terus memancing. Boleh dibawa balik ini ya. Baik, tuan sebenarnya lama sudahkah bis kita minat untuk satu memancing tu? Lepas tu kalau orang naik perahu tu ataupun memancing di tabing-tabing sungai ataupun perairan itu sudah biasa, tetapi ini kita memancing menggunakan kayak itu. Sudah lamakah kita melakukan aktiviti ini? Kalau pasal memancing ini lama sudah. Macam naik perahu ataupun dari darat. Tapi oleh kerana macam ada yang style baru ini macam kayak, akan mencuba pengalaman baru. So menggunakan kayak ini ada bezanya lah. Ada bezanya dari pakai perahu ataupun memancing di darat. Ini ada bezanya. Ia diciptakan untuk kayak fishing, untuk di laut ataupun di sungai, ikut keadaan yang kita inginkan lah. So bezanya ya kita seorang saja, tadi seorang saja yang naik di atas kayak ini. Lagipun dia nak pakai enjin, dia cuma pakai anu saja macam basikal saja, kayuhan. Di kayu, di ingkol. Jadi tuan kalau boleh ditanyakan apa sebenarnya keseronokannya yang mendorong kita untuk mencubalah kayak fishing ini berbanding dengan aktiviti cara memancing yang lain tuan? Ya keseronokannya kayak fishing ini, ya satu tadi ada pengalaman baru, mencuba yang baru macam apa yang kemana saja kan tani tuju pun tani yang membawa semua. Lagipun tani ada kawan-kawan macam orang yang dikenal pun tapi sehobi sama berkayak. Adalah macam boleh jadi kenalan jadi biasa. Tapi sebenarnya sejak bila kayak fishing ini popular di negara kita ini Brunei ini? Kayak fishing di Brunei ini masih baru lah sebenarnya. Macam mungkin dalam 5 tahun macam itu. Tapi yang di luar, kalau yang di luar, yang lama sudah, macam bertahun-tahun sudah. Tapi di Brunei mungkin dalam 5 tahun lah. Tapi aku mencerabui dalam bidang ini dalam 2 tahun lebih. Lebih 2 tahun, Sebelum ini kalau kita turun ke laut menangkap ikan menggunakan perahu biasalah. Menggunakan perahu biasa saja. Memang biasa saja sebenarnya. Memang biasa sudah. Baik. Jadi kalau boleh dikongsikan juga, mungkin ada yang menonton sampai pagi hari ini melihat macam seronok je. Keunikan kayak ini juga. Kalau kita boleh kongsikan, apa mungkin persiapan? Rasanya memang ada persiapan yang harus dilakukan sebelum tadi turun penyerang memancing menggunakan kayak. Hanya orang bukannya turun ayamnya, nada persediaan dan sebagainya. Jadi mungkin boleh dikongsikan tuan. Mula-mula pertama sekali, kalau sebelum tadi turun berkayak, tadi mestikan dengan cuaca dulu. Macam angin, pergerakan air, pasang surutnya, ombaknya macam mana. So sebelum tadi turun tu, tadi mesti fokus dulu keadaan cuaca. Kalau cuaca macam okey bagi kita ni turun, okey lah. Tapi yang penting, barang-barang untuk keselamatan itu mesti yang dibawa lah. Barang-barang keselamatan. Pastikan juga tani turun tu jangan berseorangan. Mesti
berkawan. Jadi maksudnya walaupun kenaikan ni kayaan ni untuk seorang, tetapi sebenarnya bis kita berjanji berkawan-kawan turun. Berjanji kawan-kawan. Pasal saya faham kalau orang menangkap ikan ataupun memancing menggunakan perahu, selalunya tu orang boleh memakan masa setengah hari, hatanya orang kan seharian atau. Tapi kalau kayaan ni rasanya berapa batah atau paling lama bis kita berada di atas air tu? Selalunya ikut keadaan cuaca juga. Macam-macam? Ikut keadaan cuaca. Kalau cuaca tu kadang-kadang setengah hari berubah. So untuk keselamatan kami terpaksa balik lah dalam setengah jam. Tapi kalau cuaca tu keadaannya okey sampai ke petang, mungkin dalam 10 jam kami di atas laut. Itulah ya. Sambil mencari-cari kawasan yang ada ikan lah. Ada juga kadang landing ke pulau-pulau damit barangkali macam umpama. Soalnya kita di perairan mana ni memancing? Selalunya kami turun, kami selalunya sepakat lah semua kawan-kawan turun di Pantai Jerudong, Pantai Tanjung Batu, sama di kawasan Serasa. Tapi dalam masa 10 jam period kita tu berada di atas air tu indah sepenuhnya barangkali berada di atas air. Kalau umpamanya kalau kita turun di Jerudong tu, mungkin bis kita akan landing transit di Pulau Pungit ataupun macam mana? Selalunya macam mana? Memang di atas air. Sepanjang itu di atas kayak. Dah panas ke tu tuan? Panas tetap panas tapi keseronokan itu adalah. Itu yang sebenarnya memberikan kepuasan tuan. Mungkin tuan ada je yang bertanya dari segi keselamatannya tuan. Macam kalau saya melihat kayak ini, kalau seorang-seorang tak lagi kawan-kawan di belakang mungkin bed anda dan orang mungkin ada sedikit rasa gusar atau kerisauan dan sebagainya. Mungkin kalau kita boleh terangkan dari segi keselamatannya tadi menggunakan kayak untuk aktiviti memancing. Dari segi keselamatannya, sebelum tani ini turun, tani mesti memakai life jacket. Life jacket dengan hand paddle. Hand paddle ni pengayuh. Mesti ada. Mesti ni wajib ada. Kalau nak ada macam mana? Baru pulang tu, berjalan pulang di Ringkol lah. Tapi apa halunya? Tapi ini digunakan untuk sekiranya macam ni ada kerusakan ataupun dia punya rada ada kerusakan juga. Dapat digunakan, so tani menggunakan hand paddle. Ini untuk berwaspada saja. Okey, saya ni sebenarnya ni tertanya-tanya, ni setelah ianya dipanyapkan ni maksudnya ni. Ini akan apabila diangkat akan berada di sebelah bawah kata. Akan ada di bawah. Boleh dapat dilihatkan ke tuan sedikit Boleh. So ini yang dibuka ni Mata ada heran, kipas untuk dapat mewakilinya sebenarnya. Saya pun terfikir sebenarnya Sarina. Kenapa kipas itu tidak dapat Jadi turunkan. Cuma ni saja. Okey. Jadi ia akan kaki yang akan mengingkol tu. Kaki yang akan mengingkol. Dan berfungsi sebagai steering adalah ini letak steeringannya, haluannya. Mungkin payah pelanggan dilihatkan tapi memang ada di tepi tu untuk kita ni haluan kita ni ke kiri, ke kanan, reverse saja ada. Reverse ada. Ada reverse? Ada reverse. Macam mana tu? Ke belakang lah macam mana tu? Selalunya kalau ke depan tadi ikut ke depan kan tu. Ke belakang boleh juga. Kalau ke belakang reverse lah tu. Jadi tu kalau boleh diterangkan di antara orang mengenai dengan kayaan ini lah. Kalau kita lihat di sana mungkin ada GPS barangkali kan. GPS sama fish finder untuk mencari fish finder. Untuk mengesan ikan kawasan yang ada di bawah laut itu. Mungkin tadi kenapa saya anda berjaya memancing? Pasal anda on barangkali Sarina. Bukan tadi memancing satu sudah jadi darat dua orang langsung. So memang ada scanner lah untuk paras bawah air itu. Ada paras air dalamnya berapa apa yang ada di bawah. Jadi mungkin kalau membawa bekalan, kalau kita tadi selalunya kalau kita melakukan aktiviti memancing berkayak, memakan masa yang lama. Kalau saya sendiri mungkin terfikir membawa bekalan segala makanan, minuman dan sebagainya. Jadi macam mana ni selain daripada makanan dan minuman, apalagi bekalan yang patut dibawa dan macam mana cara penyimpanannya ni tuan? Macam saya memikirkan di mana menyimpan sebenarnya? Kalau menyimpan ikan lagi. Ada di sini kita. Ini storage. Ini apa ni tu tempat nyimpan ikan? Di sini tempat nyimpan barang-barang macam apa sajalah. Makan, air. Storage semua lah macam yang life jacket, cold box apa semua. Ya. Baiklah, ini orang senang semua ada dalam itulah dan di sebelah belakang tu pun boleh digunakan untuk menyimpan cold box kita ni 10 jam maksimal lebih kurang berada di atas air tu. Satu panas pastinya. Kalau menyimpan payung di mana? Payung kami
kadang-kadang mungkin saja ini boleh digunakan untuk riadah bersama keluarga kan. Macam ini adalah di dasar laut pasal ada yang memberikan perkhidmatan orang riadah kayak di era ni. Mungkin tempat ini tuan, bukan? Payung dah dimasukkan barangkali ya? Buat masa ni belum pernah memakai payung lah. Jadi memang tahanlah. Tapi kalau berpayung itu pun satu bahaya juga bagi orang berkayang. Kalau angin yang datang kuat, ia boleh menyuruh terbalikkan kayang. Kalau kita memancing menggunakan kayak, mungkin ada perbezaan dari segi ikan yang dipancing barangkali tuan. Saya bayangkan mungkin dengan adanya orang kita ni boleh mengawal sendiri, mencari tempat-tempat yang tertentu. Macam mana tuan? Mula-mula tadi yang menggunakan fish finder untuk mengesan di mana ada lubuk yang ikan atau so kita cubalah menggunakan bottom, jig ataupun trolling. Trolling menggunakan umpan hidup. Okey. Jadi walaupun kita berada di atas kayak ini, kita masih dapat akses untuk bergeraklah sama ke depan, ke belakang. Masih boleh. Mesti pakar lah tu. Kalau saya, ya Allah. Tapi berbezalah kalau beluri ikan yang besar. Itu ada bezanya lah. Sebab ikan ini dia tentu merenangnya kadang ke depan, kadang ke bawah kayak, kadang ke belakang. Itu yang membuatkan sulit sikitlah. Paling besar dan berat ikan yang pernah habis kita tangkap menggunakan kayak ini? Ikan yang paling besar pernah aku dapat ikan tenggiri seberat 5.3 kilo. Berat tu. Tapi pernah je boleh lebih banyak dalam 5 ekor. Berapa jam tu? Dalam ikut keadaan kadang-kadang dalam 6 jam dapat sudah cuma tu ikan. 6 jam. 6 jam juga sebenarnya bukan merupakan satu masa yang singkat tuan. Jadi nampaklah sebenarnya Serena, aktiviti memancing ini memerlukan usaha dan juga kesabaran. Ia menguji kesabaran kita ni tuan. Jangan kalau Indah sabar baru turun ni orang panas yang dah jadi. Beliun semula. Balik semula ke darat ataupun memancing dari tadi sudah dapatnya. Tapi itulah sebenarnya yang menjanjikan kepuasan apabila tadi berada berempuh nyurang sungai, lepas tu panas dan baru dapat lagi ikan. Itu yang memberikan sebenarnya kepuasan untuk si pemancing. Jadi mungkin kalau boleh dikongsikan lagi tuan, di antara kelebihannya. Tadi satu yang kita ceritakan kelebihannya kita ni boleh mengagak tempat di mana ikan-ikan lebih accessible lah. Lebih accessible betul. Mungkin ada yang kelebihan yang lain tuan? Ada kelebihan yang lain. Selain daripada memancing, tani juga sebagai satu sukan, aktiviti untuk macam riadah. Kita ni boleh je macam menggunakan palo, exercise dan kalau dapat ikan pun itu satu bonus bagi kita ni. Jadi package lah kita ni dapat satu orang lebih orang beriadah, lepas satu kita ni dapat sebenarnya separuhnya kenapa tahan di atas air itu kerana memang minat memancing. Minat. Sebenarnya kalau mula memancing dari lama sudahkah ataupun macam mana? Silakan depan lagi tuan. Minat ni lama belum sudah. Tapi mengal yang biasa saja kan atas perahu ataupun ikut orang atau apa dari tambing. Tapi oleh kerana ada bidang baru kayak fishing ni, so kan mencubalah mengambil pengalaman baru untuk kayak fishing ni. Pengalaman baru untuk kedai kita. Jadi mungkin ada juga yang ingin menimba pengalaman baru yang sama macam kedai kita tuan. Mungkin kalau boleh kita terangkan atau boleh dikongsikan barangkali kalau orang yang baru-baru first time mencuba untuk pertama kali berkayak dan memancing. Jadi apa rasanya yang perlu mereka tahu? Sebelum kan memulakan bidang baru berkayak fishing ni, kalau sudah memiliki kayak fishing, terutamanya sebelum turun itu tani mesti fokus kepada cuaca, kaji cuaca keadaan cuaca, keadaan air dan pastikan jangan turun bersendirianlah. Dan pastikan barang-barang keselamatan seperti life jacket, whistle dengan hand paddle mesti dibawa juga. Whistle. Dan pastikan jangan bersorangan lah. Ya, itu penting. Orang kalau perlu pun first aid kit kah? Mestiannya juga mesti kena pasti tempat itu dan jangan diaga tempat larangan lah. Benar. Sama rasanya mesti peka juga dengan keadaan bukannya cuaca tapi peka dengan keberadaan teman-teman yang lain. Mungkin saya terbayang ni tuan, kadang-kadang kita ni apabila memancing tahu banyak ikan, jadi kita makin iski, makin terjauh. Kemudian bila dilihat mana kawan-kawan yang lain, mungkin itu pun mesti diambil perhatian juga tuan. Itu pernah terjadi juga, ataupun mesti tani ambil
pedulilah. Kalau di mana kawan itu, kalau boleh jangan terjauh lah. Takut kalau terima minta bantuan, payah. Diorang dah mendengar. Itu satu bahaya juga. Sebab tu antara lain, antara keperluan apabila berada whistle atau whistle ataupun jika yang berkemampuan perlulah digunakan walkie-talkie. Ada cerita? Walkie-talkie ada. Kadang-kadang berinisiatif ya. Satu perkara lagi saya percaya yang diperlukan oleh seorang yang ataupun maksud saya tu individu yang berkecimpung dalam hal ehwal perairan ataupun perlautan, umpamanya menangkap ikan kaya ataupun selaku pemandu perahu. Yang penting mesti berlesen je tu atas kebenaran juga. Yang selain itu kita ni mesti faham kadang-kadang apabila kita ni jantan masa tani di nyorang di atas air semasa tani melintas jembatan perairan kita ni akan melihat ada warna-warna bendera, warna-warna pelampung. Itu antara hal yang kita ni mesti faham itu tuan. Itu mesti yang kita ni faham untuk ketahui lah supaya perkara yang tidak diingini berlaku lah. Betul. Seperti pelanggaran, menyangkut apa. Dan pastikan juga kalau turun berkayaan ni mesti dipantau je keadaan sekeliling. Selalunya ada bot yang laju. Takut bot itu dah nampak kita ni. Dan pastikan juga kalau turun mesti pakai baju yang colourful, terang. Untuk striking. Supaya bot-bot yang lain boleh melihat ni dari jarak jauh. Indikasi indikasi orang bot-bot lain lah tu. Jadi nampak kepentingannya aktiviti ini harus dilakukan pada waktu terang, pada siang hari saja ni tuan. Pada siang hari. Jadi memang malam mungkin. Tapi pernah je turun malam. Tapi pastikan lampu yang cukup. Kiri kanan mesti ada jua, di belakang ada jua. Berarti bot lain yang tahu. Kalau kita sendiri pernah mencuba aktiviti kayak memancing malam? Pernah. Jadi macam mana mungkin ada perbezaan barangkali tuan? Perbezaannya mancing malam ini pandangan kita terhad. Terhad dan tapi yang keseronokannya dah panas lah. Dan orang diimajinasikan juga kalau malam tu lampu tu lebih dibawa. Mesti lebih. Pikir-pikir orang anunya tanglong. Dari segi ikannya tuan macam mana? Adakah mungkin pandangan saya kalau malam mungkin lebih banyak ikan kan macam mana? Ikut keadaan kawasan juga. Kalau siang ataupun malam, biasanya kalau yang waktu siang tu kami memancing di takar-takar, batu-batu karang. Tapi kalau malam kami memancing, kadang ikannya berubah lagi. Lain ada yang sama, ada yang tidak sama. Tapi ikut keadaan tempat itulah, macam di sungai ataupun di laut. Ada sama ikannya. Kadang ada yang sama, ada yang indah. Ada ikan yang keluar pada waktu malam. Ada pada waktu pagi di Sarina. Berbeza ikan yang ditangkap tergantung kepada waktu dan keadaannya tuan. Tapi kalau kayak fishing, umpamanya kalau malam selalunya ada jenis-jenis hidupan laut yang suka mengagak arah cahaya lampu. Ada macam jantan juga sotong umpamanya barangkali ya. Tapi ada yang bahaya. Ada yang haiwan yang bahaya juga. Yang membahayakan kita kayak fishing lah. Seperti ular. Yang melihat cahaya lagi ya di air. Di air. Jadi perlunya orang langkah berjaga-jaga tu lebih lagi kalau sebelum malam. Jangan lalai, peka dengan keadaan sekeliling. Berkenaan sekali itu yang paling penting. Jadi tuan kalau orang macam ingin mencuba aktiviti ini tapi tidak terdapat kayak ni tuan. Macam mana? Di mana? Macam saya memang dah ada tapi Izki pula mencuba. Macam kita sendiri ni kepunyaan sendiri. Ini kepunyaan sendiri. Tapi siapa yang kami ingin mencuba memulakan kayak fishing tapi belum ada memiliki kayak fishing, boleh menyewa, ada tempat ada di Facebook ada untuk menyewakan kayak. Kita boleh mencuba di sana. Diorang pun boleh mengantarkan juga. Atau mungkin kalau tak dapat barangkali itu before sebelum tani ke sungai yang lebih besar, mungkin arah yang damit barangkali itu Serina untuk mencuba atau memancing demi ikan. Ada tu training kayak atau ada tu. Tapi yang saya tahu kayak ini sebenarnya ada yang one seater sama dua seater. Two seater. Tapi yang kalau dua seater tu lebih kepada riadah ke ataupun sama juga kadang-kadang tu? Untuk fishing, untuk memancing. Kalau kayak fishing untuk dua seater tu boleh, tapi terhad pergerakannya, pergerakan kita ni spacing macam kalau ikan tu lari ke belakang macam mana tindakan orang di belakang macam mana. Tapi yang baiknya saling bantu-membantu. Ingat mengingati aja. Kalau kita memancing adakah sekadar hobi semata-mata ataupun mungkin kita menjadikannya sebagai mata pencarian juga dari segi hasil yang kita dapat? Kalau aku kayak fishing ni satu hobi, kedua untuk mencari sumber rezeki. Kalau ada hasil itu satu bonus bagi kayak fishing. Sama ada untuk
dimakan ataupun dijual. Betul, benar. Orang melakukan hobi yang mendatangkan bukan hanya manfaat tuan tetapi keuntungan sebenarnya. Sesuatu yang bukan sia-sia, cuma dari segi keselamatan itu yang perlu kita pertimbangkan. Ya, keselamatan itu yang diutamakan. Baik, apa saranan tuan agaknya untuk mereka yang baru menceburi kayak fishing ni dan ataupun seperti yang Danny tanyakan tadi, macam mau je aku mencuba macam siok jualnya. Perkara lain, perkara penting lah tuan. Yang penting juga selain daripada kita ni tahu apa barang-barang keselamatan, cara mengendalikan, apa lagi penting? Barangkali berenang, mesti pandai berenang lah. Yang penting itulah pandai berenang. Life jacket itu sentiasa dipakai. Mesti ada. Walaupun dia panas tapi itu satu keselamatan. Lagipun kalau life jacket ini jangan dipandang harganya tapi pandang kualitinya. Pasal tu nyawa lebih penting daripada harga tu segalanya. Jadi keselamatan tu macam life jacket tu pilih yang berkualiti. Walaupun pandai berenang tapi mesti wajib bawa life jacket. Life jacket yang berkualiti satu hal yang perlu kita ambil kira juga. Selain itu, kegunaan GPS ni tadi mungkin ini antara alat bantu jika berlaku apa-apa kali ni tuan GPS ni boleh membantu. Contoh macam kita berlakunya kecemasan ataupun hanyut jauh. Kita tidak tahu di mana daratnya. So kita ni boleh melihat apa yang kita set awal-awal dari GPS Garmin ni. Macam tadi boleh mark di mana daratnya. Anda dapat dipusing ke tuan kalau tani datkan. Ini antara alat yang penting perlu ada GPS itu dia. Dan juga ia boleh mengesan keberadaan ikan-ikan ataupun apa saja yang berada di dasar laut, bawah laut lah. Dan tracking menunjuk kedudukan tani. Jadi kalau tani daripada aplikasi yang tertera ni tuan, memang ada ikan lah di sini ya? Ada. Ini ada ikan serena. Tidak apa. Alhamdulillah. Jadi telefon bimbit tu boleh dibawa tuan telefon bimbit boleh dibawa, tapi kadang-kadang di kawasan ada setengah kawasan internet itu ada signal. Apa cara? Apa cara? Sekiranya berlakunya kecemasan apabila indah ada signal telefon. Jadi adakah alat ini boleh membantu selain daripada kalau kawan-kawan pun jauh umpamanya. Ada pernah terfikir sekiranya ada berlaku keadaan yang mencemaskan itu tuan? Kalau menggunakan ini, tani boleh tahu di mana darat kedudukan tani sama di mana darat untuk tani land harga. Jadi yang paling penting mungkin rasanya tuan, kalau berlakunya kecemasan, jangan panik barangkali. Lepas tu apa lagi yang untuk penutuplah barangkali jika kita memang tidak tahu je tuan, mungkin ada yang baru-baru mencuba ataupun mungkin berpengalaman tapi mungkin ada nasib kurang baik masa tersebut. Apa yang harus dilakukan apabila kita ni berada dalam keadaan ataupun situasi kecemasan? Terutama sekali kita mesti jangan panik. Dan bila terjadinya terbalik kayak cari benda yang terapung dan cari darat yang dekat untuk tadi capailah. Yang penting life jacket itu sentiasa dipakai. Kalau terjadi kecemasan, jangan panik. Apa kata orang ini, kalau sekiranya terbalik gugur dari kayak, cari benda yang terapung yang boleh menampung badan tani selain pada life jacket. Jadi boleh ada juga situasinya kayak itu terbalik itu pernah. Kalau boleh saja terjadi. Boleh saja terjadi adalah kalau kecuaian ataupun mungkin hempasan ombak dan seumpamanya. Sebab tu mesti tani fokus kepada cuaca sebelum turun berkayak. Bukan suka-suka kan turun ke. Bukan suka-suka ni tuan jual sebenarnya. Jadi ilmu perlu penuh di dada. Pelbagai ilmu sebenarnya ada penonton dan juga Sherina dan tuan telah dikongsikan tadi. Yang paling penting ada penonton dalam keadaan kita ni memancing ni memang iski apabila kita lagi mendapat hasilnya, tahu tadi banyak ikan di depan tu tadi terus dah mengayuh dan sebagainya. Tapi seperti yang dikongsikan, yang paling penting ingat je di mana teman-teman kita ni, jangan berada terlampau jauh sangat dengan teman-teman. Yang paling penting sentiasa contact each other, nampak pandangan tadi masih nampak kawan kita ni. Kalau ada apa-apa berlaku, mereka boleh memberikan pertolongan. Jika anda berada dalam keadaan kecemasan, pastikan jangan panik dan terus saja mencari. Contohnya kalau mencari benda yang boleh tani membantu tani untuk terapung. Dan apapun terima kasih tuan mengisikan ruangan kita ni di penghujung edisi Rampai Pagi hari ini.
nyorang bahan yang cukup bermanfaat dan memberikan ketani ilmu jua. Memang setiap perkara yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini ada risikonya. Yang penting di sini sebenarnya ketani memang senantiasa perlu berwaspada dan berhati-hati. Ya. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Ya. Baik, Rampai Pagi bakal melabuhkan tirainya. Saya dan Denny akan kembali menyambung aktiviti memancing. Memancing. Mungkin hari ini sebabnya ada sudah pengetahuan, kita ni akan membawa kayak ni keluar dan memancing di luar di sungai. Insya-Allah akan dapat hasilnya. Anak sungai dululah. Anak sungai dulu. Baik, kita akan jumpa lagi insya-Allah, dan untuk akhirnya selamat berjumpa minggu. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.